Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fakihah Akilah binti Azmi daripada Unit Pendidikan Islam 2. Jadi saya akan membentangkan kajian tindakan yang saya lakukan, iaitu berkenaan dengan tajuk meningkatkan daya ingatan murid tahun 2 dalam kemahiran mengingat 10 nama-nama malaikat melalui kaedah nyanyian melodi dia. Baiklah, terlebih dahulu kita masuk kepada pengenalan kepada kajian ini, yang mana dalam kajian ini saya melaksanakan kajian bagi tajuk konsep beriman dengan nama malaikat. Dan seperti yang kita tahu, konsep beriman dengan nama malaikat ini merupakan salah satu topik yang perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar Muslim di sekolah. Jadi dalam pengajaran dan pembelajaran bidang akidah ini, pelajar ni tidak dapat lari daripada menggunakan kemahiran mengingat, menghafal, memahami dan membezakan sesuatu fakta. Jadi kemahiran mengingat ni merupakan salah satu daripada proses kemahiran belajar. Jadi semasa saya melaksanakan proses pembelajaran, seringkali saya melihat murid-murid ini menghadapi masalah untuk mengingat fakta-fakta dalam mata pelajaran, termasuklah mata pelajaran pendidikan Islam bagi bidang akidah. Jadi dengan adanya isu ini, saya mencari inisiatif untuk merawat masalah ini. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran. Jadi semasa saya menjalani praktikum selama 3 bulan di SK Bukit Rambai, saya dipertanggungjawabkan untuk mengajar murid tahun 2 bagi subjek pendidikan Islam. Jadi sepanjang saya mengajar tu, saya dapati murid sangatlah bermasalah dalam mengingat fakta, terutamanya dalam bidang akidah untuk jangka masa yang lama. Bahkan masalah ni bukan sahaja berlaku pada pembelajaran bidang akidah sahaja, tetapi pada bidang sirah, pada bidang Al-Quran, murid juga mengalami masalah untuk mengingati sesuatu fakta untuk jangka masa yang lama. Jadi seterusnya ialah berdasarkan pemerhatian juga, saya mendapati terdapat beberapa orang murid tidak dapat menjawab soalan yang diajukan semasa saya melakukan sesi soal jawab secara lisan. Jadi ketika itu saya menyoal beberapa orang murid untuk mengingat untuk menyenaraikan 10 nama malaikat, tapi murid sukar untuk mengingat 10 nama-nama malaikat dengan betul. Seterusnya, murid juga tidak dapat membezakan nama-nama malaikat dengan nama-nama nabi yang wajib diimani melalui aktiviti pengukuhan. Jadi saya dapat lihat melalui aktiviti lembaran kerja yang saya berikan, murid tu kelihatan jelas bahawa mereka keliru antara nama-nama malaikat dengan nama-nama wajib yang wajib diamani. Okey. Seterusnya, refleksi juga bukan masalah yang berlaku ini, masalah yang murid sukar untuk mengingat nama malaikat bukan berpunca daripada murid semata-mata, bahkan ia juga berpunca daripada saya, yang mana kaedah yang digunakan oleh saya, yang disampaikan oleh saya kurang berkesan kerana saya hanya menggunakan kaedah nyanyian, hanya disampaikan secara lisan dan tidak menggunakan sebarang bahan bantu mengajar untuk menarik minat murid. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada fokus kajian, iaitu fokus kajian ni adalah untuk membincangkan keprihatinan masalah yang dihadapi oleh murid saya dalam mengingati 10 nama malaikat dengan menggunakan kaedah nyanyian melodi ria. Baiklah, dari aspek tinjauan masalah, daripada refleksi yang telah dinyatakan, saya telah mengenal pasti masalah utama murid-murid ialah sukar mengingat sesuatu fakta untuk satu jangka masa yang lama, iaitu dalam mengingat 10 nama-nama malaikat. Oleh itu, saya telah mengambil satu langkah untuk menjalankan kajian tindakan terhadap kesukaran yang dihadapi oleh murid. Bagi mengatasi masalah ini, saya menghasilkan satu intervensi untuk meningkatkan daya ingatan murid, iaitu saya memperkenalkan kaedah nyanyian melodi ria untuk meningkatkan kemahiran murid mengingat 10 nama-nama malaikat.
Jadi pemilihan kaedah rawatan ini iaitu kaedah nyanyian melodi ria adalah berdasarkan kepada kriteria berikut, iaitu kebolehtakbiran, kepentingan, kebolehgunaan, kolaborasi, kerelevanan dan kawalan. Okey, kita telusuri satu persatu. Yang pertama ialah kebolehtakbiran. Okey, kebolehtakbiran ni pertama ialah kajian yang saya jalankan ini mudah ditadbir dan diuruskan kerana kaedah nyanyian ini boleh kaedah nyanyian melodi ria ini boleh dilaksanakan pada bila-bila masa dan di mana sahaja, sama ada di dalam waktu pembelajaran ataupun di luar waktu pembelajaran. Contohnya di rumah murid boleh belajar dan mengulang kaji pelajaran dengan menyanyikan 10 nama-nama malaikat yang telah dipelajari menggunakan nyanyian melodi ria. Okey, seterusnya pembinaan bahan-bahan dengan pelaksanaan nyanyian melodi ria juga. Ujian pra dan pasca adalah mudah ditadbir. Okey, kerana jadi bahan-bahan ini bahan ujian pra pasca mudah ditadbir kerana ianya berdasarkan isi pembelajaran yang dipelajari murid dan berdasarkan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh yang demikian, instrumen yang dibina ini hanya dalam lingkungan isi pembelajaran konsep malaikat tahun 2 sahaja. Okay, seterusnya kita beralih kepada kepentingan, yang mana pentingnya kepentingan melaksanakan banyak kepentingan melaksanakan kajian ini sebelum masalah yang timbul. Okey, jadi pentingnya saya menggunakan kaedah didik hibur ini berasaskan nyanyian dalam mengingat 10 nama malaikat supaya saya dapat mewujudkan pembelajaran yang seronok. Secara tidak langsungnya kaedah ini mampu menarik minat murid untuk mempelajari tajuk yang ingin diajar. Okey, seterusnya kebolehgunaan. Jadi jelaslah menunjukkan kebolehgunaan kajian ini bukan saja boleh digunakan oleh saya, malah boleh digunakan dan dijadikan panduan kepada semua guru pendidikan Islam. Mereka boleh menggunakan kaedah nyanyian ini untuk mengajar tajuk dalam mengingati 10 nama malaikat. Okey, seterusnya ialah kebolehkawalan. Okey. Jadi kebolehkawalan ni berdasarkan penggunaan kaedah nyanyian sebagai alat berbantu mengajar ni bukan sahaja dapat meningkatkan penguasaan murid dalam mengingat 10 nama malaikat, bahkan penglibatan pelajar juga amatlah memberangsangkan kerana kaedah nyanyian didik hibur ini sangat sesuai dengan murid tahap 2. Jadi secara tidak langsungnya dengan adanya penglibatan yang aktif dalam kalangan semua murid, saya dapat mengawal pergerakan mereka sekaligus kawalan kelas juga dalam keadaan yang terkawal. Baiklah, seterusnya ialah kolaborasi. Untuk melakukan kajian ini, saya melakukan kolaborasi yang baik bersama rakan-rakan, pensyarah serta guru pendidikan Islam. Okey, akhir sekali ialah kerelevanan. Okey, intervensi ini ialah relevan, digunakan secara meluas kerana ia tidak menggunakan sebarang kos dan bahan yang penggunaan kaedah ini ialah melibatkan mengandungi elemen merentas kurikulum dengan melibatkan penggunaan TMK iaitu maklumat dan komunikasi. Jadi penggunaan TMK ni sangatlah penting dalam membantu proses PDP menjadi lebih menarik dan berkesan untuk meningkatkan lagi untuk menarik minat pelajar dan wujudkan suasana pembelajaran yang seronok serta dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran guru. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada pengumpulan data awal. Jadi bagi pengumpulan data saya telah menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah pemerhatian dan analisis dokumen. Okey, baiklah. Kaedah pemerhatian ni saya melakukan semasa waktu PDPC, dan analisis dokumen ni saya telah menyemak lembaran kerja murid, dan juga di sinilah saya dapat mengenal pasti berapa orang murid ni mempunyai markah yang paling rendah.
Okey, baiklah, kita tengok terlebih dahulu pemerhatian. Jadi saya telah melakukan pemerhatian awal. Jadi berdasarkan pemerhatian yang saya lakukan tu, saya dapati murid ni tidak memberikan respon yang baik, serta mereka juga tidak memberikan perhatian terhadap proses pembelajaran. Okey, seterusnya berdasarkan pemerhatian juga melalui soal jawab, murid tidak dapat mengingati nama-nama malaikat semasa saya menyoal mereka. Jadi di sini saya dapat simpulkanlah bahawa terdapat beberapa orang murid ni sangatlah mempunyai ingatan lemah dalam mengingat 10 nama-nama malaikat, walaupun tajuk ini telah diajarkan kepada mereka pada pembelajaran yang lepas. Okay, seterusnya saya juga telah menggunakan kaedah analisis dokumen, yang mana saya telah menyemak semula lembaran kerja yang saya berikan kepada murid selepas tamatnya sesi PDPC. Jadi berdasarkan semakan tu, saya dapati murid tidak dapat bezakan nama-nama malaikat dengan nama-nama nabi yang wajib kita imani. Jadi berdasarkan analisis dokumen juga, saya dapati markah yang diperoleh oleh murid juga lemah dan mereka mendapat markah yang rendah. Okey, seterusnya kita masuk kepada objektif kajian, yang mana terbahagi kepada dua, objektif umum dan objektif khusus. Bagi objektif umum, kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan daya ingatan murid dalam kemahiran mengingat 10 nama-nama malaikat melalui kaedah nyanyian melodi ria. Objektif khusus pula meningkatkan penguasaan murid dalam mengingati 10 nama-nama malaikat melalui kaedah nyanyian melodi ria, meningkatkan keupayaan murid untuk membezakan 10 nama-nama malaikat dengan nama-nama nabi yang wajib diimani melalui kaedah nyanyian melodi ria. Baiklah, kita tengok persoalan kajian, yang mana bagaimanakah penggunaan nyanyian melodi ria ini dapat meningkatkan daya ingatan murid dalam mengingat 10 nama-nama malaikat dengan betul. Yang kedua, bagaimanakah penggunaan nyanyian melodi ria dapat membantu murid membezakan 10 nama-nama malaikat dengan nama-nama nabi yang wajib diimani dengan betul. Okey, ini merupakan persoalan kajian saya. Okey, baiklah. Jadi peserta kajian, untuk saya melaksanakan kajian ini, peserta kajian saya ialah seramai 4 orang murid yang terlibat, iaitu 2 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Saya telah mengambil keputusan untuk menjalankan kajian ke atas 4 orang murid ini kerana mereka ni telah dikenal pasti sangatlah bermasalah dalam mengingat sesuatu fakta untuk jangka masa yang panjang, serta mereka lemah dalam mengingat 10 nama-nama malaikat. Ini dapat dilihat dengan jelas melalui pemerhatian yang saya lakukan. Dapat kita lihat di sini. Kita lihat di sini ciri-ciri. Saya telah kemukakan ciri-ciri khas bagi setiap murid itu, yang mana murid pertama ni merupakan seorang pendiam dan suara dia tidak jelas. Murid yang kedua seorang yang tidak aktif dalam bilik darjah, juga tidak memberikan respon apabila ditanya oleh guru. Murid yang ketiga menunjukkan riak bosan seperti melakukan kerja lain, seperti borak dengan kawan. Dan yang keempat, murid keempat ni menunjukkan sikap mereka, dia yang suka meniru jawapan kawan apabila membuat latihan. Dan juga murid yang keempat ni banyak cakap dan suka berbual dengan rakan di belakangnya atau di sebelahnya. Jadi ini saya memaparkan jadual maklumat peserta kajian. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada perancangan pelaksanaan kajian. Okey, dalam perancangan ini terdapatnya prosedur tindakan, yang mana dalam kajian ini saya telah menggunakan model kajian tindakan yang dibangunkan oleh Kemis dan MC Taggart 1998. Jadi saya menggunakan model ini sebagai garis panduan bagi membantu saya menjalankan kajian secara sistematik. Okey, baiklah, dapat kita lihat di sini
Model ni dapat kita lihat, yang pertama ialah model ini. Yang pertama, model ini mempunyai kekuatan yang tersendiri, iaitu dimulai dengan proses tinjauan awal. Yang kedua ialah merancang tindakan. Yang ketiga melaksanakan tindakan dan pemerhatian, dan akhir sekali ialah mereflek. Jadi model ni menunjukkan proses pengajaran dan pembelajaran ni sentiasa berulang-ulang dalam setiap gelungan dengan mementingkan proses penambahbaikan yang berterusan dalam PDP. Jadi oleh itu, saya dengan adanya model ini, saya dapat terus memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran melalui pelaksanaan kajian tindakan ini. Seterusnya kita telusuri satu persatu langkah-langkah dalam model Chemist dan MC McTaggart yang telah saya gunakan. Okey, yang pertama ialah fasa tinjauan awal. Jadi berdasarkan refleksi PDP yang lalu, saya dapati murid sukar untuk mengingat kembali 10 nama malaikat apabila soalan lisan diajukan kepada mereka. Tambahan, apabila disuruh mengingat kembali 10 nama malaikat dengan menggunakan kaedah nyanyian yang dipelajari, terdapat beberapa orang murid tidak dapat mengingati dengan betul. Okey, seterusnya fasa tinjauan awal juga melalui lembaran kerja yang telah diberikan, saya dapati berdasarkan jawapan murid tersebut, murid tidak dapat membezakan nama-nama malaikat dengan nama wajib yang wajib kita beriman. Jawapan murid tu jelas menunjukkan mereka keliru dengan nama nabi dengan nama malaikat. Baiklah, ini ialah fasa merancang, di mana saya telah membuat perancangan yang sesuai bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta kajian. Jadi bagi mengatasi masalah ini, saya mencipta satu bahan mengajar, iaitu menggunakan kaedah nyanyian melodiria. Kaedah ini saya akan menggunakan audio visual yang menarik sesuai dengan tahap pelajar. Jadi saya juga merancang dalam kaedah ini, murid akan menyanyi bersama-sama dengan rakan yang lain mengikut rentak muzik yang dinyanyi. Oleh itu, dengan adanya penggunaan audio visual dalam nyanyian melodiria, dapat mengatasi masalah murid saya yang menghadapi kesukaran dalam mengingati 10 nama-nama malaikat. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada fasa tindakan, yang mana fasa tindakan ni langkah bagi menjalankan tindakan ini untuk seterusnya kita masuk pada fasa tindakan. Okey, dalam fasa tindakan ini saya akan memperkenalkanlah kaedah nyanyian melodiria kepada 4 orang murid, iaitu peserta kajian. Okey, jadi kita tengok di sini iaitu langkah pertama, pengkaji akan memaparkan audio visual melalui video yang akan dihasilkan. Pengkaji akan memberi rangsangan awal pada murid untuk memperdengarkan lagu nama-nama malaikat. Yang kedua, langkah kedua, murid diberi peluang untuk mengingat dan menghafal lirik lagu. Pengkaji juga akan membimbing murid untuk menyanyi dan mengingati lirik lagu 10 nama malaikat. Yang ketiga ialah murid akan menyanyikan lagu 10 nama-nama malaikat tanpa melihat lirik. Dan langkah keempat, pengkaji akan melaksanakan ujian lisan dan bertulis terhadap murid secara individu. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada fasa pemerhatian. Jadi dalam fasa pemerhatian ini, saya akan menggunakan kaedah pemerhatian melalui soal jawab secara lisan dan bertulis selepas sesi intervensi dilaksanakan, yang mana peserta kajian ni perlu menyenaraikan nama-nama malaikat yang mereka ingat di papan putih. Sesi soal jawab ini dijalankan bertujuan memerhatikan sejauh mana kemahiran mereka dapat ingat 10 nama malaikat. Okey, seterusnya pemerhatian juga dijalankan oleh pengkaji atau akan direkodkan bertujuan untuk melihat perubahan tingkah laku murid serta perubahan prestasi pencapaian pelajar dalam mengingati 10 nama malaikat menggunakan kaedah didik hibur yang diperkenalkan, iaitu melalui nyanyian melodiria.
Baiklah, seterusnya kita tengok kepada perancangan kaedah pengumpulan data. Dalam kajian ini saya menggunakan kaedah kualitatif untuk sebagai instrumen utama untuk saya mendapatkan data. Jadi kaedah kualitatif ni ialah berbentuk deskriptif, berupa lisan atau tulisan tentang tingkah laku pelajar yang telah saya perhatikan. Okey, jadi dalam kaedah kajian pengumpulan data ni saya menggunakan 3 instrumen, iaitu pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual. Baiklah, kita telusuri satu persatu kaedah yang digunakan untuk perancangan kaedah mengumpul data. Yang pertama ialah pemerhatian. Okey, pemerhatian ni saya telah menggunakan senarai semak sepanjang saya laksanakan proses intervensi ke atas 4 orang peserta kajian. Semasa proses intervensi berlangsung, saya akan memperhatikan sikap dan respon murid secara langsung. Jadi saya juga pemerhatian juga akan dilaksanakan melalui soal jawab secara lisan yang akan diajukan kepada peserta kajian. Okey, seterusnya pemerhatian dilanjutkan dengan aktiviti yang mana murid ni perlu menulis nama-nama malaikat di papan tulis. Jadi melalui aktiviti inilah pengkaji ni dapat memerhatikan sama ada peserta kajian ni dapat bezakan, dapat mengingat 10 nama malaikat dengan betul. Okey, seterusnya Okey, berdasarkan pemerhatian inilah saya akan gunakan senarai semak yang telah saya sediakan. Okey, seterusnya analisis dokumen. Okey, analisis dokumen ni saya menggunakan lembaran kerja bagi mengumpul data. Okey, jadi saya akan memberikan soalan latihan kepada peserta kajian yang berbentuk lembaran kerja untuk mengukur kemahiran mereka mengingat 10 nama malaikat. Okey, pengkaji ni akan menyemak bilangan jawapan murid yang betul, jumlah markah dan kesilapan peserta kajian. Seterusnya pengkaji akan mencatat rekod tersebut bagi melihat perkembangan peserta kajian. Seterusnya saya juga telah menggunakan temu bual. Okey, temu bual ni saya menggunakan rakaman audio yang akan dijalankan selepas proses intervensi. Temu bual ni merupakan kaedah untuk saya mendapatkan maklumat secara terus daripada responden. Okey, jadi untuk saya laksanakan temu bual ni, saya menemu ramah, saya akan menyediakan beberapa soalan untuk ditanyakan kepada peserta kajian. Jadi melalui temu bual ni saya dapat memperoleh maklumat, mendapatkan pandangan dan respon peserta kajian terhadap kaedah yang telah saya gunakan, dan saya boleh melakukan serta cadangan penambahbaikan ke atas kajian. Okey, jadi dalam temu bual ini saya melaksanakan temu bual secara bersemuka dengan peserta kerja yang terlibat menggunakan rakaman audio. Baiklah, seterusnya kita tengok kepada perancangan cara analisis data. Jadi analisis data yang dilakukan ni selepas proses pengumpulan data dan digunakan bagi menjelaskan data dan maklumat yang diperolehi melalui instrumen, iaitu 3 instrumen yang saya guna, iaitu pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual. Okey, jadi kita telusuri satu persatu. Yang pertama, saya menggunakan senarai semak untuk melakukan pemerhatian, yang mana senarai semak ni adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan. Jadi senarai semak ni saya akan sediakan lebih awal sebelum saya melakukan pemerhatian ke atas peserta kajian. Hasil pemerhatian sebelum dan selepas kajian ini
akan dibandingkan untuk melihat corak perubahan tingkah laku mereka. Okey, seterusnya analisis dokumen. Okey, jadi analisis dokumen ni selepas di akhir proses intervensi ni, saya akan berikan lembaran kerja kepada murid untuk mereka menjawab beberapa soalan. Okey, lembaran kerja ni diberikan sebelum dan selepas menggunakan kaedah nyanyian melodi ria. Dan seterusnya saya akan menyemak lembaran kerja dan markah mereka akan direkodkan untuk saya melihat perkembangan peserta kajian. Okey, yang terakhir ialah rakaman temu bual. Okey, saya akan analisis data melalui temu bual yang dijalankan ke atas peserta. Saya akan sediakan beberapa soalan untuk ditanyakan kepada peserta juga. Okey, temu bual ini akan direkodkan melalui borang kas. Segala maklumat yang saya perolehi saya rakamkan bagi memastikan kesahihan dan tujuan semakan semula. Okey, rakaman temu bual juga saya pengkaji akan dengar semula dan data akan disediakan dalam bentuk transkrip bertaip. Okey, seterusnya. Okey, ni merupakan rujukan sepanjang saya menyiapkan kajian tindakan ini. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.